Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris. Okay. Saya hari ini nak menceritakan sedikit ataupun berbincang sedikit mengenai satu topik yang basic kita panggil tu macam mana nak simpan emas ni Kalau orang tanya kata susahnya nak simpan emas kena jadi nak kena jadi kaya dulu, banyak duit dulu baru boleh simpan emas Saya cakap tidak sebab apa simpan emas perlukan RM100 je. Okey, hari ni saya nak bincangkan nak bagi tahu dengan tuan-puan mengenai macam mana nak simpan emas ni, adakah susah nak simpan emas Okey, ini permulaan saya ini emas pertama saya. Kalau siapa yang mungkin bukan kali pertama join saya punya kelas. Okey, ini sebenarnya adalah saya punya emas pertama saya. Harga dia saya cakap lah RM190 je. Waktu ni saya rasa lebih kurang RM180, RM190 saja. Saya beli 10 gram waktu tu pada 2011. 2011 tu saya tak jadi doktor lagi. Saya masih lagi belajar waktu tu. Tapi saya gunakan duit beasiswa saya untuk simpanan emas simpanan emas. So saya kenapa saya simpan emas orang selalu tanya saya, doktor ni kenapa simpan emas? Walaupun waktu belajar lagi guna duit beasiswa simpan emas, ada orang ajar ke? Tak ada orang ajar saya pun Saya simpan emas berdasarkan daripada pemerhatian pemerhatian daripada mak saya simpan emas nenek saya simpan emas. Saya tengok ramai orang yang simpan emas nenek saya simpan emas, semua simpan emas. Kenapa saya tak boleh simpan emas? Adakah disebabkan dalam Islam tak boleh pakai emas menyebabkan kita tak boleh simpan emas? Itu yang menyebabkan saya bermulalah saya punya journey ataupun permulaan saya untuk menyimpan emas, iaitu saya simpan dalam bentuk gold bar. Tapi waktu tu belum ada public gold saya tak kenal lagi public gold 13 tahun 13 tahun macam 2008 waktu tu public gold tak berapa famous sangat. Saya start dengan pump lah, PAMP ni, pump atau produk daripada Swiss yang mana saya beli dengan 1,900 saja dengan upah RM50. Waktu tu RM1,950 saya beli Hebat kan, saya beli RM1,990. Hari ni kalau orang saya beli, saya jual ni, orang kata murah ni doktor. Sekarang ni pun hari ni pun dah RM2,600 RM260 dah. So saya dah untung berapa tu? Saya dah untung lebih kurang RM700 dalam beberapa tahun ni saja Okey, so itu permulaan saya. Permulaan saya adalah daripada pemerhatian dan inilah permulaan saya seterusnya. Saya start dari doktor 2012, 2014 saya dah start simpan emas balik. Sebab tu saya busy dengan housemanship. Saya mulakan simpanan emas Tengok emas-emas saya ni Saya mulakan dengan 1 gram je simpanan emas saya. 1 gram semua simpanan emas saya ni. Which is sebenarnya waktu tu saya tak terfikir pun emas akan naik tinggi macam ni sebab saya percaya je tanpa ilmu, tanpa dorongan saya, dengan kepercayaan saya saya boleh cakap saya dengan kepercayaan je saya simpan emas saya ni. Saya simpan emas ni daripada 2014 2015 sampai tahun 2018 waktu tu 2018 2019 saya masih lagi beli emas. 2019 saya kurang sikit, 2020 saya start continue simpan emas saya. Apa jadi waktu tu adalah saya simpan tapi saya lupakan saja Saya keluarkan duit saya simpan dan saya lupakan saja emas saya ni. Apa jadi waktu tu saya fikirkan saya perlu berubah Berubah tu macam mana? Berubah dengan membaca buku Saya berubah dengan baca buku. Buku apa? Ni first buku saya Why Gold, Why Silver, Why Now Ini saya punya buku pertama saya. Dan saya rasa buku ni membuka mata saya mengenai kepentingan emas dan apa itu inflasi, apa itu simpanan emas lah. Dan itu menyebabkan saya berubah menjadi seorang yang lebih percaya tentang emas. Lepas tu apa jadi? Saya start lebih mendalami tentang emas. Saya jadi seorang pelabur emas. Saya baca buku pelaburan emas. Jadi seorang usahawan emas dengan membaca buku
daripada Tuan Syukur Hashim, saya punya maha guru saya. Dan saya start sekarang ni belajar tentang analisis teknikal harga emas, yang mana saya nak tahu harga emas ni turun boleh ke dia naik ataupun boleh ke dia turun lagi. Okey, so sebelum kita cerita pasal macam mana nak beli emas, kita akan cerita sikit kenapa saya beli emas. Saya beli emas bila mula-mula dengan paksaan, tapi tahun 2019 saya dah percaya yang bahawa emas adalah satu yang boleh mengatasi inflasi. Mengatasi inflasi. Dengan RM100 hari 2020, dia boleh beli barang yang banyak, tapi makin kekini RM100 dah tak boleh buat apa-apa. Ni kat sini troli dia kosong lah, tak ada troli kosong. Troli ni masih ada beli barang tapi tak banyak berbanding daripada 1990. Kuasa beli dengan menggunakan RM100 yang semakin lama semakin merosot. Semakin merosot. Apa yang berlaku? Kita tengok dengan RM100 kita makin lama makin sedikit. Tapi dengan 1 gram emas yang dulu 1990 harganya baru lebih kurang RM100, RM120, dia boleh mendapat barang yang sama. Sekarang ni tahun 2000, waktu saya mula tahun 2000, saya rasa harga lebih kurang RM150 yang boleh juga beli lebih kurang jumlah yang sama. Harga emas waktu sekarang ni harganya RM260 boleh beli yang sama. Kita tengok RM100 dulu boleh beli 1 gram emas, tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, dia punya kuasa belian itu sebenarnya jadi kekal. RM100 kita simpan, adakah dia kekal? Dia tak kekal. Dia punya kuasa beli tak kekal lah. Apa jadi? Dia akan makin lama makin merosot. Itu yang kita boleh bandingkan dalam gambar ni. Okey, ini saya selalu baik kat customer saya. Duit kita sentiasa dimamah inflasi, tapi kita lupa yang sebenarnya kita kena alihkan sedikit kepada emas. Sebab apa? Emas tak boleh dimamah inflasi. Besar, susah nak makan. Itu yang kita kena faham, yang simpanan dalam bank kita akan makin lama makin hilang daripada kuasa belian dan nilai. Masa akan datang dia akan makin lama makin hilang kuasa belian dan nilai. Itu yang kita kena fikirlah. Kalau kita ada RM100,000 dekat dalam bank, RM200,000, kita ada 50 gram dalam bank, RM50,000 dalam bank, dia akan makin lama makin hilang kuasa belian macam saya cakap tadi. Okey, ini juga satu lagi saya panggil tu bukti kepada apa yang kita maksudkan dengan belian emas dapat mengatasi inflasi. Inflasi 1 dinar pada tahun zaman Rasulullah 922 Masihi sama dengan 1 ekor kambing. 1 dinar pun sama juga 1 ekor kambing pada tahun ni, dan tahun akan datang pun kita percaya 1 dinar ni akan sama dengan 1 ekor kambing. Maksudnya apa? Dia kalis inflasi selama-lamanya. Itu kehebatan dengan emas. Okey, so saya tak nak cerita panjang pasal inflasi, semua dah jelas. Kita boleh tengok yang bahawa kita nampak kat sini emas dulu 100 USD dia bound dengan emas. 1 USD bound dengan silver. 1 ounce emas, 1 ounce silver. Tapi bila 1971, apa jadi? Emas dan duit kertas telah dipisahkan. Apa jadi? Bila kita tengok COVID sekarang ni menyebabkan kita boleh nampak daripada segi emas makin lama makin mahal dan duit makin lama makin merosot daripada segi nilai, kerana satu, sebab duit boleh dicetak, emas tidak boleh cetak. Emas boleh apa? Emas tidak boleh dibuat. Itu masalah dia. Emas ada limit. Okey, ini yang berlaku dekat Zimbabwe. Tengok pakcik ni, abang ni dia bawa 1 troli duit dia pun dia tak boleh beli apa-apa lah. Inflasi. Kita tengok kat sini ada apa namanya, duit-duit semua bertebangan macam kertas yang tiada ni lah. Tiada apa-apa, nilai. Betul.
inflasi yang berlaku di Zimbabwe ini bukan satu benda yang luar biasa yang tak pernah terjadi di dalam dunia pernah terjadi dan mungkin Malaysia akan jadi, mungkin saya tak tahu, saya tak pasti adakah akan terjadi. Dan inflasi berlaku di Zimbabwe sebanyak 100,000%. 100,000%. Okey. 100,000%. Okey, ada orang cerita dengan saya, doktor, apa pelaburan yang baik? Ada pelaburan sekarang ni. Pelaburan yang baik ada dua saja pelaburan yang baik. Satu adalah emas, dua adalah Bitcoin. Dua saja. Pelaburan-pelaburan yang lain seperti tabung haji, ASB kita boleh nampak yang bahawa semakin lama semakin merosot daripada segi nilai dividen Sebenarnya semua orang tak faham sebenarnya dividen yang mereka dapat adalah untuk cover ataupun untuk kawal daripada inflasi yang terjadi Inflasi di Malaysia lebih kurang 4 hingga 5%. Kalau kita tengok 2001 kita boleh cover dengan inflasi waktu tu. Kita boleh cover dengan inflasi sebab apa? 2001 7%, tabung haji 3.25%, waktu tu emas 1.41% saja Dan kita nampak makin lama ASB dapat memberikan pempulangan lebih kurang 7.16%. Tadi saya bercakap dengan seorang daripada saya punya doktor dekat hospital. Orang selalu mengecilkan tabung haji. Tapi saya percaya yang bahawa tabung haji sebenarnya memberikan satu impak yang baik kerana dividen ni dah termasuk dengan zakat. Kalau kita tengok hari ni 7% dia bagi 3.25 campur 2.5% sebenarnya dah 5.7%. Sebenarnya tabung haji memberikan pulangan yang baik, tetapi 2018 2019 berlakunya kemerosotan. Kemerosotan yang terjadi sampai tahun ni kita masih lagi tak tahu dividen untuk tabung haji. Tabung haji tak tahu dividen tahun ni sebab 2020 tak ada bagi tahu lagi, tak announce lagi, saya pun tak faham Tapi kita tengok emas emas walaupun kita nak cakap pasal 2001 memang emas kalah lah tapi kita tengok 2002 2003 2005 2006 kita boleh nampak yang bahawa sebenarnya emas telah mengalami peningkatan mendadak dan memberikan jumlah bukan dividen kenaikan harga emas sebanyak 10.53%. Tapi kita mestilah kena sabar sabar. Cuba kita fikir 2013 kita start beli emas kita dah rugi 27.79%. Banyak kan kita rugi kan. Lepas tu rugi lagi. Kalau orang yang tak sabar, dia tak faham yang emas adalah sebenarnya pelaburan jangka panjang, dia sudah jual dan berhenti beli emas. Itu kesalahan orang pembeli emas. Mereka membeli hari ini, mereka ingat untungnya esok. Salah. Okey, ini 2020. Kita cakap tadi 2019 tuan-puan. Bila kita tengok sekarang ni, ini bukan saya yang cakap, ini Tuan Azizi Ali yang cakap. Kenaikan ataupun keuntungan, bursa saham ialah keuntungan. ASB bagi dividen 4.25%. Ini Dow Jones. Dow Jones ni ialah dekat US punya keuntungan. Dow Jones dividend reinvestment. Ini investment di Dow Jones tau. Yang mana selalu memberikan pulangan yang sangat baik. Hanya memberikan 9.72% saja. Emas memberikan pulangan 24.2% yang mana sebenarnya ini adalah pulangan yang hebat. Adakah masa yang terbaik untuk beli emas? Adalah terbaik sekarang. Sekarang orang cakap saya, doktor, dulu harga RM30. Harga RM30 takkan kembali adik-adikku, tuan-puan semua, dia takkan kembali. Kita kena teruskan masa hadapan kita. Kenaikan tengok, bukan saja dekat ASB kalah, dekat Dow Jones dekat US pun kalah. Dahsyatnya emas ni. Dan kadang-kadang saya punya customer, dia akan cakap, saya punya customer atau pelajar-pelajar saya, dia akan cakap, doktor, saya tengok harga emas turun, doktor. Semalam turun, harga dia turun RM3, turun RM4.
Tuan-puan semua cuba kita tengok harga emas Harga emas ni ada tak dia naik macam straight line dia? Tak ada kan? Dia jangka panjang dia naik tau Cuba kita tengok Dia naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik tu naik turun. Tak ada dia naik dia terus, tak ada. Dia naik terus. Sama dengan Bitcoin. Sama dengan Bitcoin Saya ada cakap dengan saya punya customer, saya punya doktor tadi tentang Bitcoin. Saya baru je invest kat Bitcoin, saya dah rugi RM1,000 RM100. Tapi saya rasa tak apa. Itu sebenarnya jangka panjang. Jangka panjang. Okey, so ada orang tanya dengan saya lagi, doktor, apa beza beli barang kemas dengan beli gold bar? Saya sempat berjumpa dengan satu daripada saya punya kawan baik dekat hospital juga yang agak lama juga kita bercerita panjang tentang emas, tentang pelaburan dan dia cerita saya dengan saya macam mana nak bezakan pelaburan daripada barang kemas dengan gold bar. Gold bar ni adalah sejenis simpanan Barang kemas jangan disimpan, mesti dipakai. Sebab apa? Kalau kita tak pakai, itu bukan barang kemas namanya. Saya satu seorang daripada doktor saya, dia telah membuat pelaburan dalam bentuk barang kemas. Itu kesalahan yang paling besar. So ada juga yang mengatakan bahawa saya beli barang kemas untung doktor. Betul, untung kalau kita pakai. Kalau kita tak pakai memang rugi. Satu lagi, dia akan ada masalah daripada segi upah lebih mahal upah lebih mahal, lebih kurang RM20 per gram kalau dalam gold bar hanya RM10 per gram untuk 1 gram, tapi untuk 10 gram hanya RM15, RM1.50 ni 1 gram murah sangat lah. Okey, so apa yang kita boleh nampak lagi ialah spread harga dia juga perbezanya lebih kurang 30 ke 40%. Spread harga tu apa? Susut nilai. Kalau kita beli emas 10 gram hari ini harganya 2,600, susut nilai dia lebih kurang 9%, 9%. So kita kena tunggu 9% naik dulu baru kita boleh jual. Itu kita kata masih jangka masa panjang. Okey, ada orang tanya lagi apa beza dinar dan jongkong Dinar ni bentuk bulat jongkong ni bentuk petak kenapa dia dalam kad? Kad ni kita panggil LBMA. LBMA tu maksudnya dia London Billion Metal maksudnya dia telah dihasilkan di negara-negara yang boleh buat dalam kad Kad Public Gold dia buat dekat Turki Cuma sekarang ni dalam kad kita kurangkan pengeluaran sebab ada masalah daripada segi pengangkutan sebab apa sekarang coronavirus kuranglah sikit dalam kad ni. Nanti dia akan ada balik, jangan risau. So dalam kad dengan dalam bulat ni ini bulat ni ialah dinar, petak ni adalah jongkong. Ada beza ke doktor? Tak ada beza. Harganya pun lebih kurang sama. Kalau hari ini 260 per gram, dia pun 260 per gram juga. Dan dia 999.9. Jangan pecah kepala, jangan pening kepala. Pilih. Suka petak ke suka bulat. Selesai masalah. Okey? Okey, ini satu lagi tadi saya bincangkan. Emas ni dia punya kekuatan, dia bukan saja daripada segi simpanan emas ini mendapat keuntungan daripada segi jangka panjang, daripada segi patusan keuntungan tau Kuasa membeli pun hebat lah. Katalah kita beli 1 kilo tahun 2000 tahun 2000. 1 kilo ni harga dia lebih kurang waktu tu 200 lebih kurang 115,000 115,000 lebih kurang 1 kilo. Makin lama dia makin mahal sebab apa? Kenaikan harga barang seiring dengan kenaikan harga emas, tapi harga kereta tak naik sebanyak harga barang. Kalau kita nak beli kereta, doktor, saya nak beli kereta, tapi boleh ke tak saya simpan dalam bentuk emas dulu? Ini jawapan dia. Pastinya boleh. Kalau kita ada kereta, kenapa nak beli lagi? Kalau kita ada kereta, kenapa nak beli lagi? Selagi kereta kita boleh jalan, selagi kereta kita boleh isi minyak, selagi kereta kita tak ada masalah, selagi tu gunalah kereta kita yang ada. Sedangkan kereta tu bapak kita, bagat kita, lagilah kita guna. Tak bayar apa-apa lagi kan? Tak ada komitmen. Okey, ini saya punya kesukaan. Page yang paling saya suka adalah tentang duit ini bertahan lama berbanding daripada kita simpan duit. Duit ni tak bertahan lama.
Kecuali kita simpan duit ni, kita tukar semua duit ni, jadikan dalam bentuk emas. Jadi bentuk emas. Macam mana nak tahu? Okey, saya nak semua orang hari ni start beli emas. Beli emas berapa banyak? 1 gram dulu. 1 gram, beli sekeping 1 gram ni, masuk dekat dalam dompet. Akhir bulan, tengok apa yang ada. Emas ada ke duit yang ada? Emas ada ke duit yang ada? Saya boleh jamin lah. Yang ada mesti emas, duit dah habis sebab dah guna. Itulah kebaikannya, ialah mengelakkan kebocoran wang. Kebocoran wang. Okey, semua orang kena ada letak matlamat, letak matlamat dalam diri sendiri, kena letak matlamat apa kegunaan untuk simpanan emas. Saya selalu cakap dengan budak-budak, saya punya doktor-doktor, inilah fungsi dia untuk emas kahwin. Ada orang cakap dengan saya, dia belum kahwin doktor. Saya cakap untuk emas kahwin, simpan 10 dinar dalam akaun. Kalau ada duit banyak, jadi dealer dulu. Lepas tu beli 6 dinar, bayar 10 kali. Lepas tu terus dapat insentif daripada pembelian-pembelian seterusnya. Terus matlamat untuk simpan 10 dinar tu. Okey, beli rumah. Beli rumah. Sebab apa? Beli rumah kita dapat simpan dalam bentuk yang bagus. Harga emas naik, kita jadikan bentuk duit dan kita jadikan sebagai down payment rumah kita. Untuk persaraan, sudah pasti. Kalau kita simpan 1 gram hari ni, persaraan umur 60 tahun, itulah kita punya aset. Pergi haji, dah tentu boleh. Nanti saya tunjuk pergi haji macam nak untung. Pendidikan anak sudah tentulah. Sebab apa? Hari ni kita simpan 1 gram. Anak kita umur 18 tahun dapat 216 gram. 216 gram. Kita start hari ni, katalah dia umur setahun hari ni, kita start simpan 12 gram untuk 12 bulan. So kita 18 tahun dapat 216 gram. Rasa-rasanya cukup tak? Katalah harganya RM350. Saya kira sekejap. 216 darab RM350. Katalah dah RM75,000. RM75,000. Adakah kita boleh simpan RM75,000 untuk anak kita? Semestinya tidak. Okey, so kita tengok kehebatan emas, simpan emas. Boleh mengerjakan haji menurun. Tahun 2000 harga ialah 8,500. Kita perlukan 224 gram untuk pergi haji waktu tu. 2020 kita perlukan 39 gram saja untuk pergi haji. Walaupun kos makin bertambah, perlukan gram makin kurang. 2021, 2022 nak pergi haji, simpanlah emas. Sebab tu dinar. Dinar. Sebab tu dinar ni. Pergi haji timpan 15 dinar. Terus pergi haji. Cukupkan 15 dinar? Tak payah pening-pening. Okey, tabung haji kata boleh pergi muasasah ke, boleh pergi secara swasta, keluarkan 15 dinar tu, pergi jual, pergi haji. So pendidikan 30 keping, kecemasan 30 keping, perubatan 30 keping, persaraan 150 keping. Dahsyat dengan dinar ni pun boleh. Okey, hari ni saya actually join dengan Public Gold. Public Gold. Kenapa Public Gold? Sebab saya dah lama semua simpanan-simpanan emas saya yang tuan-puan nampak tadi tu, actually sebenarnya dapat Public Gold. Public Gold telah menghasilkan saya rasa emas-emas yang berkualiti dan sangat bagus kerana boleh dipegang. Bila pergi dekat arahmu tak payah susah-susah, dia boleh buka, dia boleh test, tak ada masalah, pergi saja, tak ada masalah untuk pajak. Pajak. Ni 1 dinar sama dengan 4.25 gram, ni 5 dinar 21.25 gram, 10 dinar 42.5 gram. Okey. Ni 50 gram, 20 gram dan 10 gram. Okey. Ini adalah jongkong emas, ini adalah dinar. Okey, kita pergi ke main kita punya topik hari ini, macam mana nak simpan emas? Simpan emas ni actually ada 3 cara. Saya ada duit doktor RM20,000. Saya nak simpan emas semua RM20,000 saya. Dan tentulah saya cakap dengan dia, boleh beli 50 gram sekeping, 50 gram lagi beli selepas jadi dealer. Selepas jadi dealer. Okay. Ada orang kata, doktor saya nak beli 50 gram tapi saya tak ada duit banyak doktor. Tapi saya nak beli 50 gram. Boleh tak doktor? Saya ada 1,500. Boleh? Boleh beli 50 gram dengan bayar sebanyak 10 kali. Bayar 10 kali. Ini doktor, kalau saya beli yang ini sebanyak 10 kali ni, lepas tu buka akaun, adakah akaun berbeza? Tak berbeza. Akaunnya yang sama saja.
Cuma cara dan kaedah saja yang berbeza. Kaedah tu berbeza. Okay. So ada orang kata nak beli, saya nak simpan dalam bentuk akaun doktor sebab saya tak suka pegang. Memang boleh, tak ada masalah. Dia macam akaun bank saja. RM100 jadi emas, RM200 jadi emas, ataupun 1 gram jadi emas. Ada bayar tak doktor untuk simpanan emas? Tak ada. Dah lah tak ada bayar. Akaun percuma. Masuk RM100 saja dah boleh beli emas. Apa yang susah sangat, saya pun tak faham kan. So cuma inilah platform yang paling baik sekali. Sebab apa? Setiap kali beli emas, sekali tu dapat emas dan dia patuh syariah. Cuba tengok kat sini. Berapakah modal nak mulakan simpanan emas? RM100 saja. Siapa yang nak menyimpan emas? Sila berjumpa saya. Macam tu Harga emas hari ini 15 hari bulan 1 pula 15 hari bulan 2 15 hari bulan 2 2021 adalah 1 gram RM260. RM100 dapat 0.3846 gram Ada orang tanya saya, doktor RM100 tu daftar ke? Tak. RM100 tu adalah pembelian minimum. Pembelian minimum. Setiap kali beli, setiap kali nak buka akaun hanya perlu buka dengan 0.3846 gram saja RM100 ni. Ada orang kata, doktor tapi saya nak letak 1 gram, boleh tak? Boleh lah. 1 gram pun boleh. Lagi boleh. Macam tu. Konsep dia macam mana gap ni? Dapatkan duit RM100, tukar dalam bentuk berapa harga hari tu, terus simpan dalam dan lupakan, dan kita akan boleh tukar dalam fizikal bila-bila masa sahaja. Okey, ni saya punya akaun, akaun saya dah lama juga, akaun saya beberapa bulan 8/1. Ini harga ni waktu 17/1 261 harga ni murah hari ni 261. Waktu tu harga sekarang tengah murah ni 260 ni. Okey. Saya boleh pilih nak beli 100 gram RM100 ke 1 gram. Kita boleh pilih kat sini. Boleh pergi dekat akaun, dah dapat buka akaun, PM saya bukakan akaun. Senang saja. So akaun balance dia akan setiap kali beli, setiap kali kita beli dia akan masuk dekat atas ni. Lepas tu bila kita keluarkan, kita boleh keluar, dia akan tolak daripada akaun kita. Ini kita panggil ni akaun GAP lah, Gold Accumulation Program. Buat tuan-puan semua kena faham yang bahawa sekarang ni silver juga tengah naik dengan mendadak. Sila simpan silver. Silver saya baru ada 200. Saya nak target tahun ni nak simpan 1 kilo silver. 1 kilo silver. Okey, tinggal lagi 10 minit saja. Okey. So macam mana kita nak keluarkan emas, doktor? Boleh tak keluarkan emas? Sure, mestilah boleh. Mestilah boleh. Kenapa macam nak keluarkan emas? Ini semua wira negaraku, separuh dinar ni, separuh dinar yang saya tunjuk ni, quantitative easing, semua ni apa, wedding, ni apa, air Cina 2 ni, SIP, Rusia, klasik, bunga emas 10 gram 1 dinar, semuanya boleh dikeluarkan daripada kita punya akaun. Kita boleh keluarkan daripada akaun GAP tadilah. Jangan risau. Orang kata, doktor saya takut doktor nak letak dalam akaun tu, boleh ke simpan jadikan emas? Boleh. Bila masa pun boleh jadi emas. Cakap je bila jadi emas. Tapi ada orang kata saya takut. Takut biar dalam tu. Ini semua boleh keluar. 1 gram boleh. Tadi kita 1 gram klasik ni kat sini. Klasik ni boleh. Yang lain-lain 1 gram pun boleh. Yang ni separuh dinar dah sekarang. Latest one dah boleh. Separuh dinar dah boleh keluar. Ni 1 dinar boleh keluar. 5 dinar boleh keluar daripada akaun GAP. 10 dinar boleh. 100 gram boleh. 250 gram boleh. 1 kilo pun boleh. Kalau nak keluar 1 kilo lah. Kalau saya banyak, dapat 1 kilo. Okey. Doktor, kalau saya beli emas ni ada ke doktor dia nak beli balik tak apa beli gold ni? Bos saya dia tunjukkan bos saya ni betul 500 gram dia beli 48 piece 48 piece. Dia jual tahun 2015 tengok dia dapat 3.5 juta. 3.5 juta awak. Takkanlah public gold nak tipu Public gold ni dah stable sangat dah 13 tahun dah. 3.5 juta pun awak nak jual pun dia boleh bagi
Okey, sebelum kita tamat ada beberapa lagi slide untuk bercerita pada dealer. Ada orang cakap, doktor saya suka juga macam simpan emas ni tapi saya nak jadi dealer pun tak dealer. Boleh jadi dealer. Dealer tu kita dapat insentif 1% untuk normal dealer. Priority dealer kita dapat 1.5%, master dealer kita dapat 2%. Master dealer ni tak ada pembelian, mesti kena ada customer 300 orang dan 300,000 pembelian. Komisen jual balik ialah 0.3%. Katalah kita jadi dealer, hari ni Grab 6 dinar bayar 10 kali ataupun 30 gram bayar 10 kali, kita dapat pembelian seterusnya kita dapat 1%. Katalah kita nak jual balik. Jual balik pun public gold kasih 0.3%. Saya pun tak faham public gold ni. Dalam 6 dinar tu kita yang punya. Tapi kita dapat insentif lagi lepas beli tu. Dalam amount yang 6 dinar tu, lepas tu kita dapat free discount. Macam tu lebih kurang. Free discount. 6 dinar tu kita punya pun tak ada pun bayar lebih. Tapi kita masih dapat keuntungan. Keuntungan best jadi ni okey ni Westcard. Orang kata Westcard ni semua orang dealer kena beli, kita tulis nama kita. Lepas tu dia ada 0.5 gram, dia ada voucher. Voucher tak kat sini. Okey, untuk penghabisan adalah cerita pasal zakat. Zakat ni adalah satu benda yang penting untuk semua orang tahu. Berat emas darab dengan harga semasa darab dengan 2.5. Harga semasa ni bukan harga masa-masa tuan-puan. Harga semasa ni adalah harga di pusat zakat. Pusat zakat Selangor, pusat zakat Johor lah. Dan mestilah kalau kita simpan 85 gram ke atas, doktor perlu ke saya beli hari 85 gram saya terus bayar zakat? Tak payah. Bayar zakat mestilah kena simpan selama setahun. Kalau kita simpan 85 gram tak sampai setahun, 6 bulan je, lepas tu kita dah jual 50 gram, tak payahlah bayar zakat kan. Senang je, kita punya konsep dia. Kena cukup haul. Untuk perhiasan dia ada huruf. Huruf. Dekat Johor saya rasa lebih kurang, saya tak ingat, lebih kurang 100 ke 150 macam tu. Kalau kat Kelantan tak ada huruf. Huruf dia unlimited. So tak payahlah. Tak payah bayar zakat. Okey. So apakah kesilapan orang membeli emas? Beli emas sebab nak join skim cepat kaya. Beli emas terburu-buru. Beli emas terburu-buru. Waktu tu dia tak ada ilmu. Saya sekarang ni bangkit tuan-puan. Ilmu percuma saja. Pinjam duit untuk beli emas. Terlalu banyak fikir. Nak beli 1 gram pun nak terfikir. Nak beli 1 gram ni terfikir banyak. Lepas tu beri barang kemas sebagai pelaburan. Okey, sesiapa yang berminat untuk simpanan emas, boleh terus berhubung saya. 0376379949. Saya ada buat promosi untuk mereka dealer, 30 gram bayar 10 kali. Lepas bulan pertama pembelian dan bayar Westcard terus jadi dealer. Pembelian seterusnya terus dapat insentif. So siapa yang berminat untuk simpan emas boleh join saya di Facebook saya belajar emas -B. Lepas tu boleh pergi dekat YouTube channel saya. YouTube channel saya pun senang juga. Pergi kat sana. Banyaklah saya ada buat ceramah-ceramah kali semua saya masuk kat sana. Dan siapa yang minat untuk pergi Telegram hari ni boleh ambil gambar sikit. Snapshot sini. Snapshot. Boleh pergi dekat saya punya Telegram. Kalau tak sempat snapshot, jangan bimbang. Boleh terus PM saya. Kalau 3733949. Jangan lupa anak pun boleh buat account. Mak pun boleh buat akaun, ayah boleh buat akaun, semua orang boleh buka akaun kerana emas akan menjadi duit yang kita gunakan di masa akan datang apabila kita berada di dalam keadaan terdesak. Duit macam saya cakap tadi dimakan inflasi tapi emas kita yang tentukan harga emas kita. Ada orang tanya tu macam mana kita tentukan harga emas kita, tak faham tu. 3 minit lagi. Cuba bayangkan kita ada 10 gram emas, hari ni harganya 2,600 dan selepas itu kita nampak yang bahawa emas menurun. Adakah kita rugi? Itu sebenarnya tak rugi sebab 10 gram masih lagi kekal 10 gram. Harga dalam wang fiat saja kita rugi. Tapi bila kita nak jual tu takkan kita nak jual harga dia tengah murah kan?
So kita kena jual harga dia waktu tinggi. Katalah doktor, macam mana doktor, saya duit lagi doktor, tadi saya beli harga 2,600. Ni dah turun jadi 2,500. Perlu tak saya beli lagi? Beli lagi. Sebab apa? Bila kita beli lagi, kita dapat average kan harga kita. 3,600, 2,600 campur dengan 2,500, bagi dua lah. Jadi 2,555 kan. Lagilah murah kan berbanding daripada 2,600 sahaja kan. 2,550 So lebih murah, lebih senang untuk kita dapat keuntungan. Lebih cepat kita untung. Ada orang hari tu dia beli RM3,000 1 gram 300, 10 gram 3,000, dia sampai sekarang dia tak nak beli dah sebab dia kata nanti dia tak, saya nak tunggu dia naik sampai 300. Ya Allah, saya tak tahu bila lah. Saya tak tahu bila. Saya suruh cakap dengan dia ni 2,600 ni belilah satu, saya kata dengan dia kan. Beli satu lagi. Sebab apa? Dengan awak beli satu lagi, awak dapat averagekan harga tu. At least kurang-kurang 2,800 dah boleh untung. Dah boleh untung. Okey, sesiapa yang ada permasalahan, yang masih tak faham, yang masih ada keraguan, yang masih tak berapa arif lagi tentang emas, boleh berhubung saya. Kalau tanya dengan saya kenapa saya terlalu taksub dengan emas bukan Bitcoin. Saya bagi jawapan dia senang saja. Emas ini dia ada fizikal. Emas yang kita beli hari ini semuanya fizikal emas tuan-puan. Dia ialah 10 gram, 20 gram, 50 gram dinar, semua tu ialah bentuk fizikal. Kalau kita beli Bitcoin, kata kita beli Bitcoin 0.005 Bitcoin lah, katalah harga RM3,000, RM4,000, kata contoh RM3,000. Bitcoin ni dia macam emas juga tapi dalam bentuk maya, tapi kita tak boleh gunakan dia bila kita nak gunakan. Kalau kita nak gunakan, kita kena convert dalam duit. Contoh macam dekat dalam emas, katalah emas tengah turun katalah hari ni minggu ni emas turun dah sangatlah RM2,240 je kan. Apa kita nak buat dengan RM200,600 yang kita dah beli ni? Senang saja, kalau kita perlu duit, kita pergi Ar-Rahno, dapatkan duit untuk gunakan, dan lepas tu kita dah dapat gaji balik, kita ambil balik dekat Ar-Rahno. Macam tu je, senang je kan. Tapi Bitcoin boleh tak? Bitcoin boleh tak kita masuk Ar-Rahno? Tak boleh kan? Itu beza dia. Dan ini kita ada emas fizikal yang mana kita tak akan hilang. Kita tak akan hilang sebab kita yang pegang dia. Itu kebaikan emas berbanding Bitcoin. Okey. Semoga semua dapat sedikit manfaat dan pengesian hari ini. Kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Siapa yang masih lagi tak dapat, masih ketinggalan lagi, masuk lambat ke tadi, saya akan masukkan dekat dalam YouTube channel saya dan boleh tengok link kat sana. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Siapa yang ni boleh berhubung dengan saya lah